Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini secara ringkasnya saya ingin sentuh sedikit berkenaan dengan soal ilmu, ataupun kita menambah ilmu pengetahuan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya menambah ilmu adalah antara perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak minta kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak minta menang cepat pada Allah. Akan tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala rakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, iaitu Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan bagiku akan ilmu, ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan dan menganugerahkan ilmu kepada kita semua, walaupun dari segi mata pandangan dunia nampak seolah-olah kita yang belajar, kan, daripada darjah 1, darjah 2 tadika, darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah 6 masuk sekolah menengah, sampailah masuk universiti dan sebagainya, seolah-olah nampak atas daya usaha kita sendiri. Akan tetapi sebenarnya yang menambah ilmu ataupun apa yang disebut sebagai yang memberikan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dirakamkan dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala cerita pasal dialog Allah taala dengan malaikat dan juga Nabi Adam. Kisah yang mana saya rasa telah diceritakan panjang lebar oleh Ustaz Wahid, mungkin dah sampai ayat tersebut, berkenaan tentang Nabi Adam AS yang diciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi. Lalu secara ringkasnya malaikat bertanya kepada Allah adalah keadaan ingin mendapatkan penjelasan, istifsar pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa nak jadikan khalifah di atas dunia ini? Mereka ini menumpahkan darah dan juga mereka ini melakukan kerosakan. Allah Taala sebut, aku lebih tahu daripada kamu. Akhirnya Nabi Adam AS diajarkan oleh Allah Ta'ala, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama keseluruhannya, apa-apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kemudiannya diringkaskan cerita lagi, ringkaslah kita sekejap saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hamparkan al-musammayat, benda-benda yang ada nama tersebut di hadapan malaikat. Allah tanya, beritahu apakah nama ini? Malaikat tak tahu. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kamu illa ma 'allamtana, melainkan apa yang kamu ajar ataupun kamu beri ilmu kepada kami. Bermaksud malaikat juga dapat ilmu daripada Allah Taala bagi kepada dia. Malaikat juga dapat ilmu daripada Allah Taala yang beri kepada kita, dan juga kita manusia biasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang beri ilmu kepada kita. Bukan dengan daya usaha kita lah. Bukan dengan daya usaha kita, ya memang ada juga. Akan tapi bila Allah Ta'ala kata tak bagi, kita usahalah setara mana pun tak dapat. Akan tapi kalau orang tu tak berusaha tapi orang kata nak bagi, bagilah. Contoh kan, contoh yang kenal Adi Putra, si genius matematik tu. Bila masa dia belajar tuan? Bila masa dia belajar? Bukan Adi Putra yang hero Malaysia sekarang ni, tak? Tu pelakon. Ni Adi Putra yang genius matematik tu kan. Yang sekarang ni dah umur berapa tahun dah tu. Adi Putra tu, kalau nak fikir dia belajar waktu umur setahun, 2 tahun, rasa macam bila dia belajar kan. Tapi ilmu tersebut ilham lah mungkin, wallahu alam. Kanak-kanak yang orang berkata genius dalam bidang matematik, itu diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajarkan ilmu kepada dia. Wallahu alam, nak kata ilmu laduni ke ilmu apa, wallahu alam. Tapi ilmu tersebut ada kepada Adi Putra. Ada juga kalau tuan-tuan buka di internet, ada nama seorang budak di Iran. Nama dia yang hafal Quran tu, nama apa? Muhammad Hussein At-Tabatabai. Lain macam belakang ni nama Muhammad Hussein At-Tabatabai. Mungkin cara sebut dia macam tu. Muhammad Hussein At-Tabatabai hafal Quran dan ketika umur dia mungkin 7 tahun macam tu kan. Dan juga mendapat pengiktirafan daripada satu universiti di barat lah, memberikan ijazah kedoktoran kepada beliau kerana dites dengan pelbagai tes, memang alim sungguh pasal Quran. Nak tanya bila dah hafal, wallahu alam bila. Wallahu alam bila dia takkan 1 tahun dah pandai baca, tapi itu adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan buka YouTube, type je Muhammad Hussein, dah keluar dah belakang tu tabatai apa semua dah akan keluar. Baca dia At-Tabatabai, saya rasa At-Tabatabai daripada Iran. Bang tanya kepada dia, wahai Hussein, ceritakan tentang ayat, kalau kita tak tahu satu perkara, apa kita nak buat? Dia jawab dengan Al-Quran. Dialog dia dengan Al-Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dia jawab, tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tu jawapan dia.
Jawapan dia boleh petik macam tu. Bila kamu nak kahwin, dia tanya. Bila kamu nak kahwin, dia tersenyum, dia baca satu ayat Allah. Bila telah sampai umur baligh, maka mintalah pada ayah, macam tu lah. Saya tak ingat suaranya. Masya Allah, ulama-ulama yang semua Masya Allah, Masya Allah, kagum dengan jawapan Muhammad Hussein At-Tabatabai. Tapi tuan-tuan, cerdik-cerdik pun kena jaga kadang. Kalau kita tak lapik dengan ilmu asas agama ni, kadang dia boleh menyimpang. Tuan-tuan kenal nama, kenal saja kan, nama Sofia Ismail, yang dulu yang cerdik, yang orang Malaysia, maknya orang Johor. Minta maaf orang Johor, tak boleh. Maknya orang Johor, maknya orang Johor, ayahnya Pakistan. Masuk Universiti Oxford umur 13 tahun. Bayang, Universiti Oxford yang kita satu masa dahulu mungkin teringin nak masuk, padahal tak teringin pun kan. Contohkan Universiti Oxford masuk umur 13 tahun. 13 tahun tu kita beringat mak pun nak lelak lagi. Dia 13 tahun juga pakar matematik kan. Tapi ada cerita tak elok lah berkenaan dengan apabila menyimpang ataupun tidak dilandaskan dengan ilmu agama. Dengan cerita jadi pelacur, na'udzubillah. Dengan cerita di sana terlalu bersosial dan sebagainya, menyebabkan ilmu tersebut tidak berguna kepada dia. Alhamdulillahnya ada cerita lah dia bertaubat dan sebagainya. Alhamdulillahnya saya nak cerita di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawasanya ilmu itu datang daripada Allah. Dan kita boleh lihat buktinya kalau zaman sekarang ini, budak-budak kecil, budak-budak yang kita rasa tidak ada masa untuk dia belajar ataupun bertatih belajar pun, tetapi bila mana dia naik ke peringkat umur yang dia boleh ni berkata-kata, orang boleh nampak bijak dia. Orang boleh nampak itu adalah tanda Allah Ta'ala bagi ilmu. Mungkin Allah Ta'ala tak pilih kita, tapi pilih orang lain. Tapi Allah Ta'ala nak suruh kita fikir bahawasanya ilmu tu Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa-siapa. Jadi kita orang biasa ni kena belajarlah. Jangan nak mengharapkan ilmu esok pagi aku jadi alim, tak. Esok pagi aku jadi alim. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Ada. Saya petik satu kisah ayah kepada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Muhammad Siddiq Al-Ghumari, seorang ulama di mana, Syria ke. Ayahnya alim dalam ilmu lain, akan tapi dalam bidang usul fiqh kurang mahir. Satu hari diriwayatkan dalam beberapa riwayat kitab lah, saya tak ingat nama kitabnya. Ayahnya ini tertidur di bawah satu pohon kurma dalam keadaan beliau merayu pada Allah, ya Allah, aku merasa lemah sangat dalam bidang usul fiqh. Akhirnya dia tertidur bawah pokok kurma. Dia mimpi, tuan-tuan, mimpi pengarang kitab minat belajar tu ajar dia dalam mimpi. Bila mana bangun daripada tidurnya, dia jadi orang yang paling alim dalam bidang usul fiqh pada zamannya. Masya-Allah. Menjadi orang yang alim dalam bidang usul fiqh pada zamannya, bukan pada tempatnya, pada zamannya. Masya-Allah. Kita nak mimpi tak ada, tuan-tuan. Kita mimpi hantu, Ultraman, Power Ranger, jadi itu je. Nak mimpi jumpa cikgu sekolah rendah dulu pun susah. Susah. Tak ingat pun. Termasuklah saya lah kan. Jadi itu adalah ulama-ulama doa. Ada juga saya petik kisah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, saya jumpa kisah ni lah ustaz. Saya baca buku Rasul Mulia, Akhlak Mulia, Umat Mulia kan. Di belakang soal kisah tentang Imam Bukhari dalam petik kitab Syiar Alamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Cerita tentang Imam Al-Bukhari umurnya 11 tahun. Contohnya belajar hadis dengan Imam Ad-Dakhili. Bila belajar hadis, Imam Ad-Dakhili sebutlah satu sanad. Sanad ni rijal ataupun orang yang meriwayatkan hadis. Diriwayatkan daripada Sufyan, daripada Sufyan daripada Abu Zur'ah ke saya tak ingat yang kedua tu, kemudian daripada Ibrahim. Lalu Imam Al-Bukhari pun sebut Muhammad bin Ismail ataupun dikenali sebagai Al-Bukhari, sebutlah salah tu tuan guru. Apa salah? Betul lah. Tuan guru kata betul lah punya. Cuba tuan guru cek balik. Rupanya betul. Bukannya rupanya yang perawi yang kedua itu yang salah. Yang kedua itu salah. Ini menunjukkan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala nak beri kepada sesiapa sahaja walaupun dia kecil, walaupun dia itu adalah orang yang bawah daripada kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat saya masih muda ini, cubalah menagih ilmu di mana-mana sahaja. Di Telaga Biru pun boleh, pagi-pagi kita dengar tazkirah ataupun di mana-mana sahaja, hadirah ke masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala wariskan kepada para nabi dan juga para rasul. Jangan mimpilah tuan-tuan nak dapat ilmu ladunia. Malam ni nak mimpi jumpa siapa-siapa kan, jumpa Ustaz Zahazan je tu. Ustaz Zahazan kat Mekah tolong ajar saya tafsir je tu. Besok jadi alim tafsir, tak ada lah kita. Amalan kita tak setara mana macam ulama-ulama dahulu. Ada cara, tapi cara dia macam susah lah kan. Orang kata nak dapat ilmu laduni, wallahu alam betul atau tidak. Ilmu laduni kan ada kan. Nampak macam nak berhenti tapi panjang lagi.
ilmu laduni kan, yang digunakan pada Nabi Khidir, wa 'allamna min ladunna wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya Nabi Khidir min ladunna, daripada sisi kami. Maksudnya ilmu laduni lah, ilman akan ilmu. Sebab tu Nabi Khidir nampak saja biasa tetapi lebih alim daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun terpaksa berguru dengan Nabi Khidir, sampai Nabi Musa pun tak larat nak jadi anak murid dia. Kenapa? Nabi Khidir diajarkan ilmu yang di sisi Allah SWT, ilmu laduni. Orang sebut ada dua cara, atau berapa cara lah, dua cara tuan-tuan kalau nak pandai cepat. Pertama, bertakwa kepada Allah. Takwa tu susah kan? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, surah Al-Baqarah. Wa yu'allimukumullah, dan kamu akan diajarkan oleh Allah. Nak Allah Ta'ala ajar kita wattaqullah. Nak wattaqullah tu bibit nak capai tu memang banyak. Tu cara pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua hadis Nabi SAW, man alima bima amila, man amila bima alima. Orang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, allamahullah ataupun warafahullahu ilman ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan wariskan, ajarkan padanya ilmu yang dia tidak tahu. Maksudnya Allah Ta'ala yang akan ajar dia benda yang dia tidak tahu. Benda tak tahu dia akan jadi tahu. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi. Kalau tuan-tuan nak ilmu macam tu, kena buat dua perkara, tapi memang susah lah. Susah untuk kita dapat kaedah-kaedah ataupun cara untuk mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulahannya mudah-mudahan kita mendapat menyuntik semangat kita untuk menambahkan ilmu, tambah kepada saya. Kita rasa mungkin tuan-tuan nampak saya dah ada ijazah kan, tapi sebenarnya ijazah tu sebenarnya tak cukup lagi untuk kita mengatakan kita ini sebagai seorang alim ulama. Panggil ustaz pun rasa segan lagi sebenarnya. Ijazah mengaji 4 tahun je, apa ada sangat. Mengaji agama 4 tahun saja, apa yang ada sangat. Hanya nak membimbing sahabat-sahabat di bawah tu, kalau rasa-rasa azan tu tak apa nak kena tu, datang. Siapa-siapa yang muazzin, paling jangan takut nak azan. Azan, tapi boleh kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama dan sebagainya, untuk kita perbaiki azan kita, kerana kadang-kadang orang datang di sini. Jadi itu adalah sebagai mungkin satu teguran kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.